Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni sambung lagi ah, tajuk kita ni yang sebelumnya mengenai dengan rukun sembahyang yang 13. Di mana cikgu ada sedang menerangkan mengenai dengan rukun sembahyang yang pertama iaitu niat. Hari ini kita ni belajar lagi rukun yang kedua iaitu berdiri betul. Tadi lihat sana. Di mana berdiri betul ni ialah orang yang hendak sembahyang mampu berdiri betul ketika sembahyang fardu dengan cara meluruskan tulang belakangnya walaupun dengan bersandar ke dinding. Jadinya kalau orang sembahyang ni, kita ni hendaklah meluruskan badan kita ni. Kita ni berdiri betul lah. Bagi yang mampu berdiri lah tu. Ceritanya ni bagi orang yang mampu berdiri betul. Walaupun ia meluruskan tulang belakangnya tu dengan cara ia bersandar ke dinding. Ia berdiri, ia akan rasanya akan meluruskan badannya, ia bersandar ke dinding boleh. Itu dinamakan berdiri betul. Jika sekiranya ia membongkok, sekira-kira tapak tangannya boleh menyentuh lututnya tanpa uzur, maka tidak sah sembahyangnya. Jika sekiranya ia membongkokkan, dibongkokkannya tu badannya, sehingga kan tapak tangannya tu, bayangkan tapak tangan boleh menyentuh lututnya. Ia bongkok kemudian macam orang rukuk lah tu, macam orang rukuk, tanpa ada keuzuran, tidak ada sakit, sesaja membongkokkan badannya dalam keadaan yang ia tidak sakit, sehat walafiat, ia melakukan sembahyang itu, maka tidak sah sembahyangnya. Ya, tu mengenai dengan berdiri betul. Artinya pastikan kata ni mesti boleh berdiri betul bagi yang boleh berdiri. Lain ceritalah kalau orang tua yang dah dapat berdiri tu, cara sembahyang pun akan berubah. Macam mana cara ia berdiri betul lah tu. Okey, tadi lihat masalahnya lagi. Jika ia tidak mampu berdiri betul kerana sakit atau bungkuk belakangnya ataupun disebabkan ia tua. Ni nah. Jika tidak mampu berdiri betul. Kalau anda dapat ia berdiri betul, mesti ada sebabnya kan ni. Ataupun kerana ia sakit. Betul kerana ia sakit ni tadi. Ataupun kerana andang tulang belakangnya tu bungkuk. Ataupun sebabnya ia tua. Inilah diantaranya sebab ia tidak mampu berdiri betul. Yang pertama, maka wajib ia berdiri mengikut keupayaannya. Dan hendaklah ia tunduk lebih rendah ketika rukuk jika ia terdaya. Jadinya bagi orang yang sakit ataupun tulang belakangnya tu bungkuk, maka ia berdiri mengikut keupayaan lah. Mana-mana ia dapat. Asalkan ia dapat membezakan mana berdiri betul dengan mana rukuk. Itu saya dapat bezakannya. Jangan sama. Berdiri betul, rukuk sama saja. Tidak ada perubahan. Artinya mesti sama. Mesti berlainan. Maksudnya mesti tidak sama. Artinya kalau ia rukuk mesti tundukkan lagi. Yang kedua, maka wajib ia bersembahyang duduk. Cara yang afdal ialah duduk iftirash. Ini cara yang utama. Kalau orang itu tidak mampu berdiri, duduk secara duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk macam mana kan ni? Duduk tahiyat awal. Itu yang afdal. Tapi kalau orang tua memang ni, kalau duduk iftirash ni kadang-kadang orang tua terutamanya yang badannya berisi memang dah dapat ni. Bukan lagi orang tua saja. Orang muda-muda pun yang sudah badannya tu sudah kata ni gemuk, berisi, singkat baginya duduk ni, iftirash ni. Ini bagi yang cara yang afdal lah. Dan rukuknya memadailah dengan menundukkan kepalanya sehingga dahi bersententang dengan tempat sujud. Kalau duduk iftirash, duduk tawal, cara rukuknya ia tundukkan kepalanya. Kalau duduk iftirash ni badan ditegakkan lah. Kemudian kalau rukuk dibungkukkan lah, tundukkanlah kepalanya. Dan iktidal ialah dengan mengangkat kepala tu kembali dan melepaskan tangan. Tu kalau ia iktidal, macam berdiri betul, balikkan semula.
daripada rukuk, kemudian iktidal. Iktidal itu sama macam berdiri betul je lah. Badannya tu tegak. Okey. Kemudian yang ketiga, maka wajib ia bersembahyang berbaring. Wajib ya bersembahyang berbaring. Cara yang afdal, yang utamanya kalau berbaring ialah dengan mengiring di atas rusuk kanan, iaitu menghadapkan muka dengan dada ke arah kiblat. Tak kamu menyiring ni apa namanya tu rusuk kanan kata ni, rusuk kanan katanya tu dia apa ni di atas rusuk kanan ni yang menghadap muka dan ke arah kiblat. Artinya rusuk kanan katanya tu di atas. Sekarang cukup tunjukkan macam mana menyiring ni. Kemudian hadapkan muka dan dada ke arah kiblat. Jika tidak berupaya rukuk dan sujud, maka harus menggunakan isyarat kepala sahaja. Isyarat sujud hendaklah lebih rendah daripada isyarat rukuk. Pakai kepala saja. Namanya sembahyang macam belimpang ni. Caranya kalau dapat badannya tu diusik-usik, digarak-garak, pakai kepala saja isyaratnya. Kepala ni dapat tunduk, dapat lango, ya, itu caranya. Yang seterusnya, jika ia tidak berupaya menggunakan isyarat kepala, maka ia harus menggunakan isyarat kelopak mata. Mata kata ni dapat buka tutup. Ini caranya. Kalau buka artinya berdiri betul. Kalau ia buka sedikit artinya rukuk. Kalau ia kan menutup artinya sujud. Cuma tu isyaratnya. Jika tidak berupaya, maka harus yang mengerjakan di dalam hati sahaja. Kalau semuanya dapat, istilahnya lumpuh, semua lumpuh, maka hatilah yang bekerja. Yang keempat, maka wajib bersembahyang menelentang, yaitu mengunjurkan kedua kaki ke arah kiblat dan kepala ditinggikan sedikit dengan menggunakan sesuatu seperti bantal, supaya terangkat sedikit dan dapat menghadap ke arah kiblat. Rukuk dan sujud sama caranya dengan sembahyang secara menyiring. Menelentang ini melayah. Berimpang secara melayah. Kalau tadi mengiring, ya berimpang secara badannya tu disingitkannya. Okay, Orang yang bersembahyang di atas atau di dalam kenderaan. Yang kealif, wajib menunaikan sembahyang dengan cara berdiri betul. Yang kedua, wajib menunaikan sembahyang seperti orang sakit mengikut kadar yang terdaya olehnya. Jika tidak berupaya berdiri betul kerana sakit atau uzur seperti pening, takut bertambah sakit, takut jatuh dari kenderaan, takut rebah kerana goncangan yang kuat dan tidak ada tempat sembahyang. Artinya kalau orang yang bersembahyang di dalam kenderaan, ni kapal laut sama kapal terbang ni. Kalau pakai kereta, dapat lagi kereta tu diberhentikan. Kalau kapal laut sama kapal terbang, dah dapat diberhentikan tu. Di mana kalau walaupun kapal laut tu kata ni buang sauhnya, kadang-kadang air ni ombak ni boleh membawa boleh menggarakkan kapal itu. Okay. Kesimpulannya, sembahyang wajib ditunaikan selagi akal orang itu masih tetap dan tidak boleh ditinggalkan walaupun kerana sakit. Dalam keadaan sakit pun di sini begitunya. Cuma caranya sembahyang dalam keadaan sakit semua. Artinya dalam keadaan sakit tadi tidak boleh meninggalkan solat. Ini sembahyang bersembahyang di dalam kenderaan ya. Cukup begitu tadi. Ini kenderaan ini seperti kapal terbang dan kapal laut. Kalau kereta dapat dirantikan tadi keluar daripada kereta tu, kita ni sembahyang di mana tempat lapang kah, di atas atap kereta kah. Okay, okay, ni nah. Ini contoh sembahyang duduk di atas kerusi. Kalau yang dah dapat duduk tahap awal, ia duduk pakai kerusi. Ni cikgu kerana gemuk ke, pakai singkat ke ni, pakai kerusi. Ini caranya. Ini berdiri betul.
Kemudian ani rukuk, ani iktidal, kemudian ani sujud. Kamu nampak sujudnya lebih rendah sedikit daripada rukuknya. Kemudian duduk atasnya macam biasa. Ini caranya kalian membagi salam selepas tahiyat akhir atau dalam keadaannya duduk. Kemudian dalam keadaannya sembahyang menelentang ni melayahnya cikgu. Cuma ni caranya. Tinggikan kepalanya dengan menggunakan bantal. Buatlah seperti ini. Kemudian kita ni rukuk. Tundukkan kepala tu sedikit. Tundukkan. Kemudian tidal, balikkan semula tempat asal. Kemudian sujud. Lagi tundukkan lagi. Lebih daripada rukuk. Jangan sama. Kemudian macam biasa. Kemudian macam biasa di sini tadi lihat bagi salam. Itu kalau menelentang. Sama je kalau menyiring tadinya cikgu, siringkan, singitkan badan itu. Rusuk kanan ini nih, ini rusuk kanan ini di atas nih, ini rusuk kanan. Ini rusuk kiri. Rusuk kanan ini di atas. Siringkan badan kamu tuh. Oke. Ini kalau menggunakan kelopak mata. Ini isyarat mata. Ini isyarat mata. Nampak kan isyaratnya kalau rukuk tutup sedikit tapi jangan tutup benar macam menutup. Kalau isyarat sujud macam kurang menutup tapi sebenarnya ada sedikit tinggal gitu. Dapat dilihat lah. Oke. Ini macam biasa. Ini isyarat mata. Bagi salam. Salam yang pertama ini lihat matanya. Sampai salam yang kedua matanya mengiring. Ya, nampak kan? Oke, kemudian sembahyang di atas kendaraan. Ini di kapal terbang ataupun kapal laut. Kapal laut kalau ada kerusi, tempat ini duduk, inilah caranya. Kurang lebih juga dengan sembahyang kita pakai kursi tadi. Pakai kursi tadi, kurang lebih. Oke. Cuma kursi di kapal terbang sama kapal laut ada beza sedikit. Tidak menyamai dan kursi tadi itu. Oke. Kursi kapal terbang sama kursi lautan ini ya fix. Dia sudah jarang dapat dicabut-cabutnya kata ni. Kalau kursi yang tadi itu dapat diangkat disimpan. Oke. Itu caranya duduk bersembahyang. Kemudian kita sambung lagi tajuk seterusnya takbiratul ihram. Oke. Sebelum itu sebelum cikgu meneruskan tajuk ini ada baiknya kita lihat balik apa yang tadi pelajari dan yang cikgu terangkan tadi. Mudah-mudahan berdiri betul tadi ya. Pastikan kamu boleh berdiri yang bagi mampu berdiri. Kalian yang mampu berdiri disebabkan sakit, tulang belakangnya ada bungkuk ataupun dia sudah tua. Itu boleh tadi buat mengikut sedaya upaya kata ni ya. Cara-caranya pun sudah cikgu bagi tahu tadi. Ini diantara cara-caranya. Ya. Kalian dah dapat nih tadi mata dengan menggunakan apa? Kalian lumpuh menggunakan hati. Sampai sana dulu pengajaran cikgu. Cikgu harapkan kamu dapat paham daripada yang cikgu terangkan tadi itu. Ya, sampai sana dulu. Wallahu a'lam bishawab.